Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat pagi ya, pukul 11 lebih kurang. Okey. Hari ini Waalaikumsalam. kita bawa mood yang berbeza sedikit. Dia punya apa ni, pencahayaan dia punya mood lain berbeza. Di sebelah sana terang, di sebelah sini gelap gitu dia. So, kita cuba sebab ada beberapa penambahbaikan yang kita akan cuba buatlah nanti. Next time untuk podcast ni kita akan buat beberapa perubahan lah dari masa ke semasa. Okey, InsyaAllah. assalamualaikum kembali semua. Seperti biasa, Waalaikumsalam. kami buat konten ini adalah sebagai untuk kita berkongsi, bersembang-sembang secara santai untuk berkongsi idea, pemikiran, pandangan, luahan, mungkin juga kritikan lah terhadap apa yang berlaku di sekitar kita, di sekeliling kita Betul. kan, cerita dia. Betul. Okey, jadi balik kepada tajuk kita hari ini tajuk kita hari ini adalah Bazar Ramadan, cerita dia. Ya. Bazar Sebelum dia nak Ramadan ni menyambut tajuk dia, puasa, insyaAllah. Tak esok lusa, ya, insyaAllah. kalau ikut kalender kuda hari Selasa kita akan sambut puasa kalau ikut kalender kuda lah. Tak tahu tahun Yalah, ni yang mana menang gitu dia. petang ni tengok bulan. Kita tengok je nanti. Kan? Kalau katakan tak hujan, insyaAllah Ya. nampak. Hmm. Kita tak kisah pun mana-mana pun gitu dia. Ikut Yalah. kalender kuda ke apa, janji cukup 30 hari, cukup Hmm. 29 hari mengikut apa ni rukun-rukun Hmm. wajibnya, maka sahlah kita punya puasa kan Kita, gitu dia. kita bergantung pada pihak berkuasa. Pihak berkuasa declare bila. Kan, itulah. Ya, ya. Cukup tak cukup, bukan tanggungjawab kita. Dia orang yang mengumumkan, tanggungjawab pada dia Ah, orang. Ya. ya betul. Yang Kita penting menjalankan ibadah part kita. yang penting Itu je. yang penting bukan 28 hari, bukan 31 hari. Yes. Betul. Betul. Dia Betul. hanya 29 atau 30 hari saja. Dia tak ada Betul. 28, tak ada 31 hari. Kecuali Betul. kalau ada mazhab-mazhab pelik yang baru. Hmm. Okey. Tapi pernah dulu juga kan ada dulu lah zaman-zaman dulu pun cerita kan ada puak-puak kan sajalah mengimbau balik kenangan lalu kan puak-puak yang tak nak ikut tarikh yang ditetapkan oleh pihak berkuasa pihak Bukan agama. kata dulu. Bukan kata dulu je tak nak ikut. Puak-puak ni cerita ada sampai sekarang. Bukan tak nak buat apa ni ikut apa urusan pemerintah. Ikut dia orang ada kalender dia orang sendirilah cerita dia. Susah nak cakap. Betul lah. Yang puak plastik hitam tu tak payah cakap lah ya. Plastik hitam tu sebenarnya saya rasa kan itu sebab dia dosa peribadi lah cerita dia. Jadi pada dasar dia itu hal peribadi cerita dia. Dia Yalah. macam konsep ni kan. Konsep macam contohlah, kita ni membekalkan makanan bermasak. Okey, itu kita masuk cerita dia kan. Kita membekal makanan bermasak kan. Kita masak lah cerita dia kan. Jadi kalau ada orang order, kita hantar cerita dia. Kita Persoalan hantar. kita tak Betul. tahu. Kita tak tahu sama ada dia makan waktu tengah hari tu ke, atau makan waktu berbuka tu ke, atau makan pada waktu Betul. bersahur. Kita tak tahu. Betul. Sebab Betul. apa saja yang berlaku di dalam rumah dia, itu bukan tanggungjawab kita untuk buat siasatan. Kalau ikut hukum, dia maksiat yang terang-terangan saja yang boleh dihukum. Betul. Maksiat yang dia melindungi, dia dah tutup aib dia sendiri. Dia dah tutup aib, dia dah kunci, dia buat. Itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Itu urusan dengan Tuhan lah. Jadi Yang selalu kita duduk dengan benar. cerita ni makan dalam restoran yang bertutup, Ah, ramai-ramai. Jadi Itu yang kena angkut ambil mayat tu. jadi kalau macam kes plastik hitam tu kan contoh dia kan, dia nak makan kat rumah dia kan, pukul berapa pun kita tak nak tahu lah cerita dia. Itu urusan dia dengan Allah Ta'ala kan cerita dia. Kita tak tahu, mungkin dia ada gastrik kan, itu cerita lain lah. Tak apa. Mungkin dia beli untuk anak dia cerita dia. Untuk isteri dia yang ada period sebagainya. Betul, itu terjadi pada aku lah. Biasa berlaku lah kan. Aku ni duduk rumah bertingkat kan. Ya, Duduk rumah bertingkat bila jadi bila bersangka baik. Bersangka baik lah kan. Betul lah. Tak susah pun nak bersangka baik sebenarnya cerita dia. Kan? Betul lah. Tapi macam itulah cerita dia. Okey, sekarang ni sinilah cerita dia kan. Ini apa yang aku tahu berdasarkan pengalaman aku berniaga di pasar Ramadan lah cerita dia. Ini berdasarkan pengalaman aku. Sekarang ni aku cerita tentang pengalaman aku. Sekarang ni aku nak cerita, nanti kau pula cerita tentang macam mana pengalaman kau sebagai pembeli pula cerita dia kan. Okey, cerita dia. Okey, boleh? Boleh. No problem. Okey, pengalaman aku berniaga di pasar Ramadan di depan Sunway Pyramid. Ada satu masjid dulu sekitar tahun 2000, 2003 macam itulah cerita dia.
Kami dapat slot dalam kawasan tapak masjid tu lah, kami niaga. Kami berniaga kena berada di tapak lebih kurang antara pukul 3 petang sampai 3:30 petang lah. Sebab kalau kami, maknanya kena buka tapak tu lah, situ dia, tapak pasar Ramadan tu. Maknanya untuk sampai ke situ saya perlukan masa antara lebih kurang dalam setengah jam tu sejam lah, campur traffic light, campur dengan jam, campur everything lah cerita dia. Sebab kena fikir. Sebab orang lain pun keluar masa tu, balik masa tu, cerita dia kan. Betul lah. Jadi kita kena terima hakikat. Jadi saya berniaga tu masa tu berniaga berniaga air tu, cerita dia, air berniaga air soya, air teh bunga, air cincau, air katira, cerita dia. Kan? Katira sebenarnya. Bila saya buat tu, cerita dia, saya buat tu secara saya buat tu dah packing. Aku buat tu dah packing siap-siap dekat rumah. Dah seal dah siap-siap. Mana tak ada bukan tak ada lah, ada sedikit urang udara dalam dia, cerita dia. Ada sedikit, tapi kami dah seal padat-padat, cerita dia. Lepas tu kami masuk dalam box besar, tabur ais, lepas tu tabur garam. Supaya dia lebih tahan lama, sejuk dia dan sebagainya. Dan kita bawa lah, cerita dia. Okay, kita bawa masuk ais tu lambat cair lah. Jadi maksud dia, yang kita buat tu memang panas-panas sebagainya tu, dah panas-panas sebagainya, air soya pun panas, sebagainya, ada sejuk kan, cerita dia. Tapi kami tak pakai air pipe, kami masak dulu. Kami semua air yang kami buat kami masak, lepas tu kami packing dan kami sediakan untuk jualan. Okay. Masa tu saya jual harga RM2 satu, cerita dia. Orang lain masa tu jual pada harga RM3, kami jual RM2. Kami seorang aja jual RM2. Saiz sama besar dengan orang lain. Saya cakap kawan-kawan, peniaga seronok je, bukan apa pun, bukannya kita nak macam orang lain. Jadi buat macam tu. Alhamdulillah selamat. Tidak ada komplain daripada orang. Sebabnya satu benda je, saya tahu satu benda je. Masa kita belajar masuk kursus-kursus penyediaan makanan dan sebagainya oleh KKM, dia bagi tahu satu benda. Penyediaan makanan bermasak ni, cerita dia ada masa 4 jam. Betul tak? Jadi 4 jam. Jadi kalau kita nak berniaga tu, kita nak sampai tempat berniaga tu dalam pukul 2, nak set up dan sebagainya, pukul 3 cerita ya. Kita nak keluar. Pukul berapa agaknya kita siap kita kena start masak dan siap masak, cerita dia. Kalau kita buat masak macam lauk-lauk, sayur-sayur sebagainya tu kan. Dia mesti ambil masa yang lama. Sebab itu saya selalu cakap kat orang. Kebanyakan orang yang berniaga pasar Ramadan, jenis yang peniaga, dia ada 2, cerita dia. Satu adalah season punya peniaga yang memang dah lama lah, legend lah, cerita dia kan. Dia bertahun-tahun dia berniaga pasar Ramadan dan dia boleh handle masakan yang banyak, menu yang banyak. Jadi dia tahu macam mana nak predict jangka dan masa dan sebagainya tu. Okey. Tapi itu lagi satu adalah jenis yang baru tahun itu berniaga. Jadi dia pun kelam kabut juga. Dia mungkin boleh pandai masak, bukan boleh kata semua orang pandai masak. Cuma mungkin dia masak untuk 10 orang, untuk 5 orang, bukan untuk 100 orang, cerita dia. Beza bang, cerita dia. Kiraan simbang dan sebagainya, cerita. Jadi dia tak dapat nak bajet masa. Contoh dia, bajet masa nak siapkan pukul berapa, sedia barang ni, cerita dia. Itu yang jadi bahaya, cerita dia. Pada aku lah, cerita dia. Aku nampak kalau orang tu tak pandai nak handle, mungkin dia siap masak dia pukul 10, pukul 11 dia masak. Okey, dia start jual pukul 3.30. Kau bayang dah berapa jam dia tu? Orang datang beli pukul 6. Kan? Lepas tu orang tu nak makan tu, lepas tu orang tu bawa barang makan tu, simpan dalam peti ais, cadang nak makan sahur. Bila time makan sahur, janam dah rupanya. Yalah. Ini cerita pandangan orang yang berniaga, cerita dia. That's why kita kena plan betul-betul, cerita dia kan. Sebab contohnya kalau kita berniaga, macam aku dulu masa berniaga, sebelum aku pergi ke site, sebelum aku pergi ke bazar Ramadan ni, aku dah bersihkan kemas-kemas semua dah, cerita dia. Sebab balik daripada bazar Ramadan aku dah tak larat nak kemas-kemas benda tu, cerita dia. Bahan-bahan masak, bekas masak sebagainya semua dah selesai kan, bersih. Aku dah mandi, lepas tu barulah aku pergi, cerita dia. Kan, masak ni memang kita akan macam-macam lah, cerita dia. Lepas kita kena mandi dulu, freshkan diri, lepas tu baru kita boleh pergi. Itu pandangan aku lah, cerita dia. Okey, ini pandangan kau daripada orang yang dari kategori orang yang biasanya membeli kan, bukannya biasanya berniaga di pasar Ramadan. Itulah, dia kadang-kadang adalah juga rasa kecewaan bukan dengan pembeli, kita sebagai pembeli ni. Sebab bila kita pergi pasar Ramadan ni, satu kita nak dapatkan white puasa tu kan. Seronok kan, membeli ramai, tengok orang kan. Kita pun biasanya kita pun tengok kedai mana yang paling ramai.
Ya, Kan betul itu betul. yang kita target. Kita mahu ramai tu sedap lah tu. Kan Hmm. itu biasa. Tapi Konsep tidak, itu mindset kita, psikologi itu kita. mindset kita sebagai pembeli. Kat tempat ramai Hmm. tu sedap lah tu. Kan yang tak ada orang tu maknanya tak sedap lah tu. Kan biasa macam Hmm. tu. Dan ada juga macam contoh wife aku sedikit, dia kan hanya cari orang yang dah biasa berniaga tahun-tahun lepas. Orang kata dah legend lah. Kan so macam contoh, aku nak bawa lah, aku kenal satu makcik ni, dia kalau hari biasa dia niaga roti canai dia memang marvelous kan. Tapi untuk bulan puasa dia akan berniaga murtabak dia memang orang cari, tiap-tiap tahun memang orang cari, sebab takkan ada hari biasa kecuali bulan puasa je. Itu Dia best dia. martabak bawang ke, martabak daging ke, martabak kubis? Murtabak daging. Martabak Dia daging. murtabak daging. Dia bang, murtabak dia perfect. Kalau kau Sebab tengok dengan isinya yang tebal, dengan dicampur telurnya banyak kan. Memang kau cakap kau nak bawang lebih, dia akan bagi bawang lebih. Kalau kau tak nak dah, bawang, dia akan bagi bawang. sebab Itu sedap. aku pernah kena dekat Hmm. Shah Alam, order Hmm. martabak, dapat martabak kubis, bukan martabak bawang, martabak kubis. Oh, Kubis dia banyak je dia. itu mutabis nama dia. Itulah Pengalaman. kan. Okey, lepas tu? Itulah. Lepas tu kan kita tengok macam, yalah kita tengok, kita faham sekarang ni ramai orang dalam keadaan masalah ekonomi kan. Ya, So betul. kalau kita tengok dalam setahun dua ni, jajak habis COVID ni, orang kata pasca COVID ni kan, selepas COVID ni, kita tengok ramai orang yang cuba nak berniaga, kan, terjun. Orang kata bidang terjun lah. Kau nak berniaga, okey, nampak bazar Ramadan ni ada satu peluang. Jadi semua orang nak berniaga. Tapi itulah, bila kita tengok semua orang nak berniaga macam-macam kan, ialah trend sekarang ni semua benda dicheesekan semua benda tu kan. Martabat. Cheese lele. Semua benda dicheesekan. Kalau kau tengok macam-macam jenis makanan cheese selalu. Kata cheese berdebah, betul lah. Aku bukan jenis makan cheese pun. Mesti kau pernah terkena nasi lemak cheese. Ada bang. Ada benda-benda pelik ni dicheesekan. Aku pun tak faham. Aku jumpa terbaru sekali, kau tahu tak? Bukan nasi lemak cheese. Nasi goreng Pattaya. Aku buka macam cheese. biasa, ingat Pattaya dia. Tapi dalam dia ada cheese bawah situ dia. Dalam telur tu aku jadi macam, ya Allah, apa jenis makanan ni, aku tak pernah makan macam ni. Itulah pasal. Tapi itulah berbalik pada tadi kes tadi kan. So kita tengok ramai bidang terjun. Jadi bidang terjun ni kita cubalah, yalah kita faham, kita nak bantu orang kita juga kan. Sebab yang berniaga di pasar Ramadan tu memang orang kita pun kan. Tapi itulah bila kita pergi membeli dekat gerai-gerai dia orang ni, ialah dengan karipap anginnya kan, tahu kan karipap angin kan. Bang, itulah dengan kita tahun ini daripada karipap helium, sebab oksigen mahal sangat, dia pakai helium. Itulah karipap anginnya kita tengok, lepas tu yang kerasnya macam ada satu benda viral baru ni di Kelantan. Ada orang beli roti burger, dia tembuk lubang tengah tu, lepas tu dia jadi macam donat. Dia macam donat. Ada. Aku ada dengar cerita. Ada terdengar lah pasal donat bulat tu. Burger donat dia panggil. Burger donat. Ada sakit hati betul. Itu konon-kononnya invention. Kan fusion. Dia boleh buat macam tu. Dia boleh buat ala donat. Sebenarnya burger tu, tapi dia burger dalam tu ada daging sebagainya, tapi dia buat bulat macam donat. Okey, aku setuju macam tu dia. Itu dia. Betul. Itulah. Aduh. Itulah berkait juga yang gue cakap tadi dari segi preparation kan. So kita faham kadang-kadang dia orang ni pagi-pagi buta dah start masak kan, pukul 9, pukul 10 dah start masak kan. Dan kita pula beli lepas asar baru kita nak pergi membeli kan. Normal lah baru balik kerja ke benda ke, ataupun petang-petang sikit. Sebab kita beli awal-awal pun dah sejuk. Normal orang akan beli dalam pukul 5, pukul 6 cerita dia. Normal. Dia biasa 4.30 ke atas sampai azan maghrib lah. Ataupun ada jenis-jenis tengah tu pula yang orang kata masa buka puasa tu makan ringan-ringan dulu. Lepas maghrib tu baru nak beli makan sebab nak campur model dengan sahur sekali. Kan? Ya, betul. Tapi itu lah sedih kadang-kadang bila kita beli bawa adik, orang adik simpan lah, tak apalah nak makan sahur sekarang ni. Buka pagi esok pasti. Antara yang aku pernah kena nasi dagang lah. Dan kita ni orang Terengganu nak cari nasi dagang ni payah. Aku tak nak bulan-bulan puasa teringin lah juga makan kan. Itu daily breakfast kita kalau ikutkan orang Terengganu. Nasi dagang tu makanan pagi setiap pagi kan. Selain pada nasi lemak.
Tapi bulan puasa ni nak cari petang. Ya, aku nasi Petang belauk. tu nak makan dah sahur esok. Ya. Nasi belauk pun ada Macam juga. aku nasi belauk makan pagi. Nasi belauk ikan. Nasi belauk ikan aku. Ikan tongkol pagi-pagi ni kurang sikit lah. Kurang sikit lah. So itulah bila kita balik simpan nak sahur, bila buka dah tak ada apa lalat, buka sahur, bersahur dengan kurma 3 biji. So quite frustrating lah, agak menduka cerita kan. Dan kita tengok bazar Ramadan pun sekarang melambat-lambat tau. Kalau kat KL ni tak payah cakap lah, boleh katakan semua kawasan ada lah. Kan? Memang banyak sangat. Bazar Ramadan banyak, peniaga pun ramai yang tu. Lepas itu yuran tapak. Kos tapak. Kos tapak. Yes. Itu satu lagi isu lah. Aku nak nyentuh sikit pasal kos tapak ni kan. Berbalik pada makcik tadi yang cakap dia orang tabak tu kan. So aku ni aku ada pergi makan lah dekat kedai dia sebelum ni. Dia cakap dah minggu depan makcik last hari Ahad. Kalau kau datang lah. Last patut makcik cuti seminggu. And then makcik start balik bazar Ramadan pula. Tanya dia dapat bazar Ramadan mana cik? Dia cakap dekat Medan Marah. Dekat Medan Marah dekat KL tu? Yes, dekat Medan Marah tu. Betul-betul perkara yang Marah. Situ memang tiap-tiap tahun dibuka. Kan? Tiap tahun kecuali masa pandemik tu dia tak buka lah. So lately ni dia buka. So tahun ni dia start balik kat situ. Kau tahu berapa sewa bang? Kalau Medan Marah KL ya, kalau di Jalan Tunku Abdul Rahman tu boleh sampai 17,500. Oh, itu kalau 17,000 tu biasa pot-pot yang pavilion ataupun pot-pot yang jalan tar betul lah. Itu memang betul lah. Ni Medan Marah ni dia dekat tepi sikit kan. Tapi dia cakap dengan aku Medan Marah kosong. Medan Marah pun sebelah juga dengan jalan tar. Sebelah lah, tak jauh mana lah kan. Ini dia kosong. Dia tapak semata-mata. Tak ada kemah, tak ada air, tak ada api, tak ada apa. Just tapak semata-mata. Semua barang kau bawa sendiri. 4K. 4,000 bang. 4,000 bang. Tapak tu dibangun. Maksud aku, jalan tar tu dibangunkan oleh kerajaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tak, ini dalam perkarangan Medan Marah tu sendirilah. Maknanya tapak tu Marah tu dah. Maknanya tempat parking tu ke tempat sebagainya tu memang ada sedia dah cerita dia. Dan memang dah sediakan kosong. Tapi apa dia buat lot dah. Duit apa cerita dia? Duit dia charge, dia orang charge ni duit apa sebenarnya? Ada benda apa sebenarnya? Nak kata provide kemah tidak, nak kata provide elektrik pun tidak, nak kata provide air pun tidak. Tak ada. Kau bawa semua sendiri. Meja kau bawa sendiri, kemah kau bawa sendiri, generator kau bawa sendiri. Semua benda kau bawa sendiri. Betul-betul Yahudi. Yahudi. Betul. Tak, orang Yahudi pun tak kenakan bangsa Yahudi, sesama Yahudi. Mereka akan kenakan kepada yang goyim. Bukan Yahudi saja. Itu kena kata. Kan ni bukanlah kita kata nak mengutuk ke apa benda, tidak. Tapi ini pandangan kita lah. So macam Marah sendiri, Marah adalah satu agensi kerajaan ataupun kerajaan yang berperanan untuk membantu usahawan-usahawan Melayu kan, yang kecil-kecil ni, SME semua ni. Tapi kalau dah mereka sebagai SME, agensi yang membantu SME sendiri, boleh charge kain makcik-makcik ataupun orang meniaga kecil-kecil ni dengan harga macam tu, celah mana bang membantunya sebenarnya? Aku tak faham. Aku tak faham. Kalau dia orang menyewakan tapak sekali dengan kemah dia standard. Satu dia beli dia bukan beli pun, dia sewa je kemah tu. Okey, banyak-banyak sepanjang contoh dia kan. Dia sewa dengan third party pasang, dia ambil lah upah sedikit, untung sedikit dari situ. Apa baloi lah juga cakap dia. Ini just tapak kosong, atas lantai tu dah tanda begitu, tapi tiba-tiba charge macam itu. Betul. Tak, aku setuju kalau dia di-charge dalam RM500. Sebab kenapa RM500 contoh dia, ataupun RM1,000 pun aku rasa berbaloi. Sebab apa? Ialah kos sampah dan sebagainya. Apa maksud dia? Yelah, kos pengurusan lah. Maksudnya kos pengurusan lah. Seperti sampah. Sampai biasa sampah je pun. Dekat situ sampah je pun. Tidak ada. Tapi kalau dah sampai RM4,000 tu apa jadahnya cerita dia? Ya, itulah. RM4,000. Kau bayangkan lebih kurang RM100 sehari. Lebih lah, 100 lebih. RM4,000. Kalau makcik tu kena RM4,000 kan, mesti dia akan kenakan charge tu ke dalam jualan-jualan dia, harga jualan dia, sebab dia nak tampung kos. Of course lah. Of course lah. Tak
Tak, mungkin kalau dulu harga dia RM3 satu martabak, contohlah ni RM3. Dia mungkin nak RM3.50 sebab nak cover kos-kos yang lain. Betul. Kos-kos sampai dengan Teori itu belum lagi bang. Kalau kita nak berniaga, kau kena pergi cucuk itu, cucuk ni, typhus semua benda tu kan. Itu pun nak pergi cucuk di swasta pun kos lagi tu. Tak apalah, itu kisahlah, itu cerita dia biasalah gitu. Tapi yalah, macam mana kos-kos itu perlu di-absorb juga kan. Ya, bukanlah Mas, memanglah itu kos tu memang sebagai peniaga dia kena tanggung lah, semua tak ada masalah gitu dia. Tapi point aku ialah bila dia buat gitu, dia akan masukkan kos tu gitu dia. Kos minyak, kos pengangkutan dia sebagainya, dia kena kerja semua tu. Dengan kos-kos harga barang sekarang ni contoh dia kan. Beras pun harga naik kan. Ini bukan nak kritik kan, tapi ini kenyataan. Jadi dia terpaksa letakkan satu harga. Jadi bila orang kata, kenapa berniaga bazar Ramadan mahal, tak sama lebih kurang macam hotel. Habis dia ingat yang berniaga bazar Ramadan tu tak kena katuk ke je dia. Kau kena faham. Aku ceritakan kau. Kalau kau berniaga di kedai, ruang kedai, tapak kedai, starting sewa 2,000, 2,500 je. Sewa kedai. Betul. Kau bayangkan sebulan. Ni aku cerita tu sebulan. Ini kalau sebulan pasar Ramadan, kau sewa 2 kali banding 2 kedai kau boleh buka, 2 pintu kedai kau boleh buka. Cuba fikir logik akal. Mungkin sebab dia kot. Sebab kita ni bila bulan puasa ni, kita nak rasa mewah-mewah sikit lah. Orang nak makan mewah sikit lah. Biasalah. Kan mentaliti orang kita ni bulan puasa ni, bulan all out ni makan tak ingat dunia kan. Kalau pergi bazar Ramadan tu, dia dah lupa puasa tu maksud dia apa. Kadang-kadang kita pergi puasa tu, semua benda nampak semua nak beli kan. Kiri kanan, penuh tangan. Kan, sebab tu dia kata, peniaga ni akan dapat untung ke mana sekalipun. Kan, so that's why mungkin sebab tu dia orang katuk peniaga ni sebab korang akan dapat untung. Contoh, aku bawa satu contoh macam member aku lah. Ada dulu seorang kawan. Dia ni pegawai kerajaan. Kan, waktu tu aku tak ingat lah grade berapa tahun, 1 lebih kurang. So dia ni memang peniaga pasar Ramadan lah. So dia akan kumpul setiap tahun, dia kumpul cuti dia. Dia tak pernah ambil cuti tau, kecuali bulan Ramadan. So cuti dia 30 hari tu, 32 hari setahun yang kerajaan bagi tu, dia akan book siap-siap untuk cuti bulan Ramadan dia. Time tu dia akan cuti, dia all out berniaga. Dia niaga hari je bang. Kalau ikut apa ni dipanggil pejawatan awam sebagainya, dalam cuti sabbatical tu tak salah sebenarnya. Tak salah dia boleh berniaga sebab dia berniaga. Tak salah. Lagipun dia berniaga sebagai individu, bukan syarikat. Dan dia berniaga pula yang tidak menjejaskan kepentingan dia sebagai perkhidmatan awam. Aku ada seorang kawan dulu arkitek dekat Seremban. Kan dia ambil cuti sabbatical dia 3 bulan untuk dia pergi kerja dengan satu firma arkitek. Untuk sebenarnya dia nak pergi itu untuk menambah pengalaman dia. Boleh. Lepas tu dia masuk balik ke perkhidmatan kerajaan balik. 3 bulan itu tu kalau dia boleh ambil cuti tanpa gaji juga sebenarnya. Untuk 3 bulan tu tak ada masalah pun. So balik pada cerita tadi, kau tahu tak bang, sebulan dia berniaga bang, dia boleh cover untuk setahun gaji dia bang. Kalau dia grade 41 kata dia 41, dia kata dia grade 44. 44 gaji dalam ikut scale dulu bukan ikut scale dulu lah. Dalam pada masa tu mungkin lebih kurang dalam 4,000 lebih kurang 36,000 lah setahun. Lebih kurang 36,000 lah. Boleh lah lebih kurang 36,000 lah. Itu ikut scale dulu, sekarang lain. Sekarang lain. So 36,000. Kau bayangkan bang, sebulan niaga bang, bersih 36,000 bang. So maknanya dia orang ni tak kena katuk kan. So itulah, mungkin sebab itulah kita tak tahulah. Kan cumanya aku masih terkilan gitu sebab kata agensi tu agensi membantu usahawan. Kalau macam DBKL ke ataupun Majlis Perbandaran ke Majlis Daerah ke, kita faham lah. Sebab dia orang pun income dia daripada cukai-cukai ataupun servis-servis macam ni kan. Ya betul. Tapi kalau marah sendiri ambil kesempatan, tak tahulah aku nak cakap apa. Kau kena faham satu benda. Aku bukan nak katalah bila marah ke agensi kerajaan ni, biasanya bila sorry to say lah, bila dah tercampur dengan elemen-elemen politik ni cerita dia akan jadi masalah cerita dia. Dia akan jadi pening gitu dia. Sebab masing-masing nak gunakan itu sebagai batu loncatan untuk menaikkan imej dia orang dalam hierarki parti cerita dia. Betul. Sorry to say, ini reality cerita dia. Kan? Katalah dia bertawatan ke pencawangan, dia akan gunakan dia punya pengaruh dalam agensi-agensi yang di mana dia berhebat. Katalah dia ni dia pegawai PPD ke apa cerita dia. Kan? Betul.
Contoh aku tak pasti. Dia akan cuba untuk diprojekkan diri dia lah cerita dia. Yalah, of course lah. Alah bang, orang politik ni apa benda yang dikacau yang tak jahanam, semua dia orang kacau ke jahanam. Bola, sukan pun habis jahanam cerita dia. Tapi Itulah ni pasal sorry bukan apa podcast kita ni bukan nak cerita pasal politik. Itu kita bagilah tak kat ada. Kamaludin cerita tentangnya cerita dia. Kita cuma bercerita tentang luahan rakyat, simpang luahan rakyat. rakyat. Lebih kurang Itu je. Lebih kurang. Itu tak masuk lagi podcast kita sebelum ni. Kita pernah bercerita pasal dari segi harga barang naik kan, macam mana orang nak berniaga, orang nak Ramadan daripada Ramadan. Aku pun tengah fikir ni, jagi insyaAllah petang-petang sikit ke nak pergi cari barang-barang dapur lah sikit untuk prepare puasa ni. Tak fikir dah ni, kena dah cakap dengan awal, list betul-betul barang apa yang nak kena beli supaya tak over budget dan tengok yang mana yang terbaik lah untuk kita beli kan, sebab tahu harga barang semua akan naik. Dia ada satu lagi trik bos, trik dia usung semua anak-anak pergi mana-mana masjid dia ada more. Tapi aku pengalaman lah di Seremban. Aku pernah pergi, aku ingat kan masjid tu adalah majlis berbuka puasa dan juga more apa tarawih sebagainya kan. Nahi bang, tak ada. Aku masa tu tengah ya. Jadi macam mengalir air mata bos, minum air pahit je buka puasa. Allah, kesian. Tapi ni kepada yang mendengar ni, di kawasan Gombak Setia, Masjid Syakirin Gombak, dia menyediakan berbuka puasa lah sepanjang bulan Ramadan ni, termasuk kamu oleh disediakan. So siapa-siapa yang datang boleh datang. Di sini hari. Di sini Kemaman alhamdulillah lah, boleh kata semua adalah, bukanlah kata buat secara besar-besaran, bukanlah ada sponsor-sponsor dia di mana-mana, tapi kita macam potluck lah cerita dia. Masing-masing bawa apa yang dibeli makan gitulah sama-sama cerita dia. Kalau Kemaman tu Masjid Gical yang paling best malam 7 liko. Kalau malam 7 liko, marvelous bang. Ya ke? Aku tak nak pergi sana. Aku kena pergi. Kau kena pergi. Malam 7 liko kena pergi bang. Dia kalau biasa dia akan buat penamat. Biasa dia bagi penamat kan. Confirm nasi Arab pun ada. Puasa. Confirm. Nasi Arab penutup puasa dia orang memang marvelous. Nasi Arab Asafina. Dia biasanya kalau kat situ penutup puasa dia, penamat dia orang akan buat malam 7 liko, malam 27. So dia akan buat memang all out, memang kau memang sedap. Macam-macam makanan kau kena pergi. Kalau di Kuantan, kau kena pergi. Kalau di Kuantan dipanggil Masjid Tepian Putra. Sebenarnya masjid tu dekat dengan kawasan Pasaraya tu, dekat area apa di tengah-tengah dekat dengan East Coast Mall, Kuantan City Mall tu ada satu masjid. Masjid tu memang ada seorang kawan aku dia buat catering. Aku tengok baru ni masa aku pergi dekat situ dia tulis apa dia punya menu, belanja menu seharian kan. Belanja seharian untuk majlis berbuka puasa 2,500. Okey. Ramai jemaah dia situ dia. Jadi 2,500 tu pada aku okeylah cukup lah tu untuk. Okeylah cukup lah 2,500 dia. Bajet dalam 100 ke 200 orang kan. Ya. Tapi masjid tu memang pack. Tambah lagi time-time nak dekat dengan nak raya nanti orang beli shopping sebagainya kan, orang akan singgah apa ni tarawih kat situ, baru ke puasa. Tarawih. Dia lagi satu nak sebut ni pasal trend buka puasa tengah padang ni, bulan-bulan puasa ni. Tu lagi satu. Kan teringin kata nak pergi dulu. Kat sana pun dah lah majlis Kemaman ada buka. Masjid Sultan Kuantan, Batu Masjid Kemaman tu pun ada buat. Kalau Padang Stakar tu. Padang Stakar. Kalau kaki ada dekat Dataran Merdeka dia orang buat kan. So, tapi problem dia satu je. Problem dia satu. Dua. Satu tandas. Satu lagi kadang-kadang ada juga makhluk Allah Ta'ala ni yang jenis tidak berakal pada aku lah. Sorry to say lah, terpaksa cakap benda ni. Jenis tulang-tulang ke apa tu campaknya atas rumput. Itulah pasal sampah bersepah-sepah. Ya Allah. Itu masalah. Aku tak tahulah. Orang dah sediakan tempat-tempat sampah itu dia. Kau makan segala-galanya dah ada plastik tu masuk kan. Plastik tulang. Masuk plastik. Itu buang dia. Ini tak. Buang atas rumput itu dia. Ya betul. Itu satu lagi mencemarkan. Kalau kat Kijang tu ada trend juga sekarang ni makan kat pantai. Lepas beli bazar tu kan. Kan tepi pantai tu kan. Lepas tu makan berbuka puasa kat pantai tu terus. Aku tak pernah buat berbuka puasa di pantai. Aku kena buat bang. Aku kena buat.
Yelah, sebab aku kan, wife aku orang KL kan. So, kalau balik ke Maman tu, time bulan Ramadan ni, memang dia nak buka puasa kat pantai. Kita orang beli makanan kat tepi pantai tu. Lepas tu, dekat pantai tu, dekat ujung tu kan, ada pondok kan. So, kita kat situ lah. Siap bawa lampu, siap-siap semua tahu. Kan? Tidak. Tapi best apa kau bayang kan? Lepas habis buka puasa kan. Ni ceritalah. Lepas habis buka puasa, kau ajak jemaah betul beberapa orang kat situ kan, nak pergi ke surau jauh kan. Kita buat jemaah kat situ. Jemaah je kat pantai tu. Kita orang bagi kat pantai tu je. Kita orang bagi kat pantai. Betul bang, kita orang bagi kat pantai je. Tak ada masalah, bawa air siap-siap. Ya dah. Bawa air siap-siap. Semua tak pun dekat. Dah ambil wuduk, air laut ada. Apa masalah? Besar lagi. Yelah, memanglah. Tapi dekat situ pun ada toilet. Kau niat apa ni? Niat ambil wuduk, terjun je kat dalam laut tu. Bangun tu dah habis dah, lengkap dah semua dah. Tak, dekat pantai penunjuk tu ada toilet, tak ada masalah pun. Ambil wuduk kat situ. Syarat sah wuduk adalah meratakan air di semua bahagian yang perlu kan. Jadi dia meratakan air itu dia. Bukanlah kau kena menyelam 3 kali, lepas tu timbul 3 kali, lepas tu baru cukup syarat dia. Tak, itu dia. Sobek mudah buka baju kat ni, boom, terjun dia. Lepas tu naik balik, payah. Itu kalau buka baju, tak payah buka baju. Tujuan je balik bangun. Semayang dalam keadaan baju basah sebenarnya. Tak salah juga. Makruh sajalah. Makruh je. Tapi betul, kau kena try pak. Buka puasa kat pantai. Wajib. Ini aku tak boleh. Tapi haraplah pasal Ramadan dapat jaga kualiti makanan. Betul. Makan dia orang. Lepas itu harga tu cerita dia. Harga tu berkaitan juga dengan orang 3 tapak tu juga. Kalau harga tapak tu reasonable, takkanlah orang nak naikkan harga tinggi, betul tak cerita dia? Betul. Tapi tu lah, nampak harga bayar sekarang ni makan mahal. RM2, 3 biji, sekarang RM5, 5 biji. RM2, 3 biji? Apa RM2, 3 biji? Kuih. Bang, mana dapat bang? Mana dapat RM2, 3 biji bang? Oh, tak dapat sekarang ni? Tak dapat dah, bos. Kau dak zaman bila, bos? Kemaman tak dapat dah. Aku dah cerita KL, aku cerita Kemaman. Kemaman kawasan oil and gas, bang. Kau kena ingat. Sini kawasan orang kaya, dia kata. Semuanya kaya. KL tak payah cakap lah, memang 5 biji tu tak dapat lah RM2 sekarang kan. Kaya lagi bang, Kemaman lagi kaya. Sebab pas makan dekat Kemaman lagi mahal daripada dekat Tunggu, itu dia. Aku duduk di Kemaman ni, aku rasa macam, tak tahulah. So kalau bulan puasa, biasa kau apa makanan kau cari? Aku tak ada. Aku biasanya kalau habis-habis yang aku cari ialah soya sebagainya. Okey, ini tip yang aku nak bagi. Aku amalkan ialah bila aku pergi pasar Ramadan, kalau aku beli makanan, cerita dia, aku akan beli makanan yang masak di situ, cerita dia. Maksud dia macam martabak tu masak di situ. Contoh dia. Freshly prepared. Ikan bakar, ayam bakar, daging bakar ke everything yang masak di situ. Bukan yang bawa daripada rumah, cerita dia. Itu kecuali kalau aku yang bawa daripada rumah macam sambal-sambal, kan, tempe goreng, sebagainya tu. Yes, betul, cerita dia. Tetapi barang makan memang aku cari yang maknanya masak di situ, cerita dia. Itu yang aku selalu kena, macam kuih-kuih biasa orang selalu kena kan. Kuih tu kan takkan masak kat situ, mesti dia masak kat rumah kan. Kuih lompang ke, kuih donat ke, whatsoever, kuih-kuih macam tu biasa dia bawa dari rumah. Itu yang biasa kita beli, kejap lagi maghrib, buka je plastik, tengok dah beledih. Fresh. Itulah. Banyak kes macam tu. Ada garanti lah cerita dia. Tapi itulah bang. Kat KL ni susah nak cari satu benda lah. Kan, yang aku ingin sangat. Biasa bulan Ramadan nak makan yang ada kat Terengganu tapi tak ada KL. Bukan? Habis? Naik bak. Kau duduk kat mana bang? Kau kena duduk dekat kawasan-kawasan macam Kampung Baru, orang Kelantan ramai. Yalah, aku duduk setapak ni susah lah sikit. Kau duduk setapak selayang dengan Gombak. Itu kawasan Rohingya bang, cerita dia. Kau kena makan menu Rohingya, cerita dia. Baru betul. Tapi aku dah jumpa satu pot kat Kampung Baru.
ada pakcik tu, dia orang Terengganu pasal seberang takir. Kampung, So kalau kampung dia baru, buat. banyak orang Kelantan orang Terengganu. Itulah, dia dah cakap dengan dia, cik, make sure cik buat. Lepas tu aku siap tempah ke dia apa tahu, kalau boleh tolong buat pulut panggang, pulut leper tu. Tapi betul, kalau kau duduk macam kau cakap tadi lah, kau duduk di apa Selayang, Gombak, apa Setapak, itu kawasan Rohingya bang, cerita dia. Jadi kau kena terima Betul, menu betul. Rohingya. Rohingya, Indonesia, apa tu Banjar, apa lagi satu yang apa? Minang. Minang. Tak apa, dia tak menu Melayu tak kisahlah Minang ke apa. Kita boleh masuk tau. Menu Bangla tak reti lah aku makan dia. Itulah pasal. Tapi jangan terkejut. Ada Rohingya, ada Bangla yang pandai dah masak burger cerita dia. Hari tu viral dalam YouTube. Aku tengok macam gempak lah. Okey, balik pada cerita tentang pasar Ramadan ni cerita kan. Apa pandangan kau tentang payment system? Ini satu lagi. Aku pun terlupa nak kongsikan. Sebelum ni, aku tak tahu kat Maman kan. Tapi kalau kat KL ni, setakat aku duduk di KL ni dah 3-4 tahun. So, dia orang dah mula mengamalkan QR code. Okay? So, kau tak perlu lagi lah kata nak pening-pening kepala bawa cash pergi pasar Ramadan kan. Janji dalam duit kau, dalam akaun kau ada duit, kau pakai QR code je. Cumanya, itulah aku agak ni sikit lah. Sebab QR code ni kita nak kena imbas dia kan. Jadi kau nak kena imbas, kau nak kena tunggu, nak kena queue. Lepas tu kau tanya harga berapa, kau kena set, kau kena tunjukkan dia kan. So aku lebih suka cadangkan kalau katakan tak tahulah sistem QR code sekarang ni boleh buat ke tidak. Kan? Kau letak QR code siap-siap dekat FB makanan tu. Kan? Kau scan dia, lepas tu kau bayar. Tak payah pening-pening balik. Kan? Lepas tu kau tunjuk dekat tuan kedai tu. Sebab itu ada setengah-setengah peniaga kuih. Dia dah set kan semua menu dia RM2, RM3. Semua menu dia RM5, RM5. Gitu dia. Senang. Betul? Berapa? Dia kata 3 RM15. Dia senang dia kerja tu. Dia kira lamsamnya harga. Betul. Tapi itulah sekarang ni patutnya dah boleh pakai wallet. Dah pakai wallet sepatutnya. Setelah ada QR code boleh pakai wallet. Ada risiko bang. Ada risiko. Nampak macam bayar tapi sebenarnya bayar 1 sen aja bayar. Cerita dia. Kenapa nampak pula? macam bayar. Ada orang buat. Buat nampak macam bayar tapi cerita dia bayar pada hari lain. Dia kata kan kita dulu dia tak pakai QR code, dia orang pakai macam apa transfer, account transfer. Account transfer. Account transfer tu dia boleh set delay kan apa ni jadi kononnya hantar pada hari lain ni cerita dia. Tapi pada hari sebelum tu dia withdraw lah. Jadi transaction tu lepas tu void cerita dia. Memang nanya aja orang yang jual tu lah cerita dia. Ada kes bulan puasa pun nak makan diri apa benda. Bang, kena faham satu benda bang. Kan? Itu Melayu bang, belum tentu Islam. Dan Islam pun belum tentu beriman bang, cerita dia. Betul. Nak cakap macam mana? Tak pakai kopiah, pakai sorban ke apa sebagainya. Kan? Tapi menipu dalam bulan puasa. Ada? Okey, aku tunjuk mungkin lah. Aku cerita macam mana aku cakap menipu. Baru-baru ni ada satu kantor, satu pakcik tu lah. Tangan dia kecil sikit lah. Tangan dia macam OKU sikit. Tangan kecil. Okey? Tangan dia, dua-dua tangan cacat sikit lah cerita dia. Dia pakai kopiah, pakai pakai jubah sebagainya. Dia minta sedekah dekat satu tempat. Aku tak ingat dekat KL ke mana ke. Yang kes tu. Okay. Bila datang siasatan, orang siasat sebagainya, dia tanya sini. Okey, dia kata IC tak ada. Dia kata macam orang nak daftar kan. Kalau dia betul okey, orang daftar lah. Okey, kan betul lah cerita dia. Orang daftar lah sebagai penyakit. Nak dapatkan maklumat dia. Tak apa, kita pergi ambil kat kereta. Dia kata kan. Wah, dia datang dengan kereta tu. Bila pergi kat kereta bang, kelakarnya, bila pergi dekat kereta dia pakai X70 bang. Proton X70. Yang premium pula tu. Okey, memang kaya. Itu tak apa lagi. Habislah dekat situ. Orang kecoh lah, viral lah cerita tu. Tapi adalah makhluk Allah Ta'ala yang mana entah pergi buat siasatan yang lebih melanjut tentang pakcik tu. Dia kat rumah pakai velfire bang. So macam mana cerita dia? Aduh. Tak tahu nak kata. Dia tak takut. Sebenarnya banyak orang tak takut pun sebab apa dia pun tak nampak syurga dan neraka tu cerita dia. Betul. Lepas tu dia dalam mindset dia ustaz-ustaz dia ajar, ulama-ulama
ustaz-ustaz, lebay-lebay, guru agama dah ngajar. Tapi kalau kau ada dosa sekalipun, Ya, kan, betul. kau pergilah ke Mekah, buat umrah atau Ya. haji bersih seperti mana yang bayi yang baru lahir. Memang Nabi pernah cakap benda tu, tapi dalam konteks yang lain, tapi orang rangkumkan jadi satu konteks yang lain. Lepas tu pula ada ustaz-ustaz yang ngajar cerita dia. Sebagai orang Islam ni, cerita dia, tak ada masalah dia kata. Janji solat, janji apa, kau buatlah jenayah apa, kau buatlah apa maksiat sekalipun, cerita dia, janji kau solat, cerita dia, kan, kau akan masuk neraka kejap je, yang lain kau masuk syurga, kau confirm masuk syurga. Tapi kena ingat satu, macam aku cakap tadi, kan, macam aku cakap tadi lah, sorry to say lah, Islam tidak semestinya beriman. Itu je cerita dia. Betul. Melayu letak dengan kata, oh saya Islam, tunjuk ISIS, beragama Islam sebagainya. Belum tentu beriman, bang. Betul. Lepas tu, dahlah beriman. Belum tentu beriman. Beramal tidak. Nah, yang lagi satu. Betul. Kita bukan nak kata kita baik. Kita bukan nak kata kita baik. Kita tak kata kita perfect. Betul. Faham maksud dia? Kita nak sekadar mengingat lah cerita dia. Betul tak? So, agak-agaknya bila kita nak start badal puasa kita ni? Ni ceritalah pada yang view video ni podcast ni kita dia, kalau siapa-siapa nak buat badal puasa, ada masalah dengan puasa-puasa yang tertinggal sebagainya, kontak kami PM kan, kami boleh uruskan badal puasa. Badal puasa, badal tarawih, apa lagi badal yang boleh dibadalkan, kan? Jangan tanya macam mana kami selesaikan. Ini badal lah, kena badal ni. Lepas itu kalau adalah mana-mana pihak yang rasanya dosa ni banyak sangat, kan, bersedekahlah. Kami akan uruskan sedekahkan tu. Kami akan uruskan zakat atau sedekah tu bagi pihak tu, dan pembersihan dosa boleh dibuat. Nah, ini troll lah lebih kurang lah situ. Aduh lah. Sebab ada bos itu dia. Aku nak cerita tahu, ini ada. Aku dah tengok, aku dah dengar, aku dah baca. Ada orang buat cerita dia. Sesi penghapusan dosa, bayar 17 ni, okey, bagi nama mak bapak, kita akan hapuskan dosa dia. Kepala otak dia orang cerita dia. Tak, benda macam ni ada dia. Itu yang masalah dia. Tambah lagi ada beberapa ustaz, kan, ustaz yang ada sekarang ni, aku dah tengok, aku dah perhati kan, dah buat package badal umrah. Badal umrah Sedangkan umrah tu sunat je bang. Buat ke tak buat, tak ada masalah pun. Tu pun nak dibadal-badal. Aku tak tahu lah ustaz-ustaz dia cerita dia. Apa dalilnya dia orang buat, aku tak tahu. Dia orang ni patut dibadal bang. Aku pernah tulis benda ni dalam media sosial. Aku dikecam dengan gila-gila. Dia kata kau ni palatau lah, apalah sebagainya. Kau ni tak reti belajar agama lah, belajarlah itulah ni. Kepala otak dia orang cerita dia. Benda sunat bos, cerita dia. Benda sunat ialah kalau kau tak buat, tak masalah pun. Betul. Kalau kau buat pun benda sunat tu, tapi kalau buat tapi tak ikhlas, tak ada juga lah. Kalau macam tu boleh tak buat badal Jumaat tu bang? Badal Jumaat? Badal Jumaat tak ada masalah bang, tak perlu. Dulu berapa bulan kita tak pergi sembahyang Jumaat? Kerajaan kata tak boleh pergi, masjid tutup, tak ada masalah pun. Jakim tak ada pun. Okey. Lupa. Kau kena ingat satu. Kalau sekarang ni ada orang kata kan, rapat kan masjid. Rapat ke badan kan. Apa ni dalam masa nak sembahyang kan, solat kan. Kan? Aku cakap apa? Kita boleh cakap apa? Awak salah ke kalau jarak-jarak? Jatuh hukum apa? Haram. Habis dulu yang mufti ke apa semua boleh bagi jarak-jarak tu semua tu. Elok je. Buat macam-macam main chess lagi, main dam haji lagi cerita dia. Betul tak? Susun ni. Dia ada cerita. Cerita dia, aku tak tahulah sebenarnya. Bukanlah, sorry to say lah. Bukanlah kita ni tak adalah pengetahuan banyak. Tapi cerita dia faham masalah kesihatan kena tu, darurat tu. Betul, kita tahu. Darurat penting, boleh melibatkan nyawa. Tapi bila kau kena tak nak hipokrit lah. Bila dulu kau boleh buat macam tu, kenapa sekarang pula? Cakap tadi cerita dia kan. Macam benda tadi lah, benda sunat lah. Benda sunat. Betul lah. Tapi ramai ustaz buat. Aku dah baca dah. Aku dah tengok dah. Cerita dia. Nak tegur segan cerita dia sebab kita anggap dia orang tu kawan-kawan kita. Cerita dia. Badal umrah ada. Tidak lah. Kalau badal umrah. Sebab tahu kata kalau macam tu tak salah lah badal puasa bang.
Kalau sebab umrah yang cerita dia. sunat tu boleh dibuat. Puasa tu Faham? wajib. Hukum Faham? rukun tu. Badal haji itu pun aku ceritakan kau pun bermasalah sebenarnya. Badal haji yang orang buat Yalah. tu. Memang ada dan Nabi cakap badal haji tapi itu pun bermasalah. Kenapa aku cakap Yalah. bermasalah? Bila kau upah orang yang kau orang tu pun tak ada kena mengena dengan ahli keluarga kau. Nampak tak? Di situ masalah dia. Sebab Nabi cakap kau boleh gantikan haji ahli keluarga kau. Ialah daripada atuk kepada cucunya, kepada anak dia, anak dan sebagainya kan. Isteri dia contoh dia kan, bapa kepada anak, cucu atau kepada bapa dia sendiri balik kan. Seorang bapa tu cerita, anak untuk bapa dia, untuk atuk dia atau opah dia. Dalam circle tu, within the circle tu. Tapi ini entah kau panggil bayar upah entah siapa entah dia buat cerita dia. Kan, takut dia ambil dia satu orang yang buat badal haji tu. Tapi ada dekat dia ada 130 nama cerita dia. Betul, memang macam tu. Mana dia buat one-to-one? Tak ada. Dia orang ni, dia tak buat one-to-one. Dia memang buat too many. Sebenarnya, cerita dia macam ni. Kita kena faham satu benda. Okey, kalau setiap kali musim haji, kita ada 2 juta atau 3 juta jemaah. Okey? Berapa, kalau kau kirakan setiap ejen-ejen yang buat badal hajinya package tu, cerita dia, musim haji tu satu je tu dah cerita dia. Musim haji tu satu je kan. Dekat Mekah tu ada maksimum pun dalam 2 hingga 3 juta lebih orang. Tapi bila kau kira campur dekat Nusantara ni, Asia Tenggara di situ dia, upah orang yang ambil upah-upah kau kumpulkan semua kan, nilai-nilai upah haji yang ada kan, badal haji tu. Kau campur-campur kuasa mau 1 juta. Macam mana kat jemaah dekat sana tu boleh jadi macam itu gitu dia. Sedangkan yang dia orang ambil tu jemaah daripada Malaysia atau yang menguruskannya. Kau bayangkan, sedangkan yang dalam 3 juta tu termasuk satu jemaah satu dunia je dia. Jadi logik akal lah. Takkan dia usul upah orang daripada seluruh dunia, orang daripada Uzbekistan ke apa untuk buat badal haji orang Malaysia je dia. Logik tak? Tak logik kan? Jadi that's why aku cakap dia multiple. Macam kau cakap tadi lah. Multiple, one to many. One to many je dia. Itu yang masalah dia. That's why pada aku marut aja dia. Tak, pada aku kan cerita dia tak perlu buat badal haji. Sorry to say, aku mengaku kata tak perlu buat badal haji. Sebab badal haji tu jatuh pada hukumnya apa dia? Haji ni jatuh hukum pada orang yang mampu. Kalau bapak ni dulu tak mampu, tak apalah. Urusan dia dah selesai. Ya. Contohlah kan. Contohlah kan. Tapi ini terbalik cerita dia. Cerita terbalik. Itu kalau contoh dia, bapak dia, anak dia nak buatkan itu hadiah lah, dipanggil hadiah dia. Boleh tapi cuma macam bahasa bapak dia tu memang tak mampu je dia kan. Dia kena ikut kemampuan dia. Tapi yang jenis yang patut badal haji adalah jenis macam mana tahu. Duit ada cukup, semua boleh pergi tapi tak nak pergi. Itu patut buat badal haji. Tapi itu bukan sebenarnya tak wajib pun. Tak wajib juga cerita dia. Tak tahu nak kata macam mana. Yalah, susah nak cakap kita ni. Tak apalah, kita sebenarnya saja terul banyak. Lebih terul sebenarnya kita ni pun. Bukanlah kata kita pandai, kita terul kan. Tapi sebab ada keadaan sekini ni. Tidak, sebab macam saya cakap lah kan. Sebab aku risau orang mengambil kesempatan. Macam juga orang kutip derma untuk Palestin cerita dia. Yang lebih-lebih entah siapa kutip derma. Tak tahu ke mana pergi sebenarnya cerita dia. Kau faham tak? Abuse of the keprihatinan orang cerita dia. Betul tak? Dia dalam konsep psikologi dipanggil elemen ketakutan. Elemen ketakutan tu lagi bagus untuk membuat sesuatu untuk lebih berjaya cerita dia. Kenapa scammer berlaku cerita dia? Macam kita pernah cerita tu hari. Kenapa orang scam? Orang kena scam. Apa? Sebab dia takut bank kata telefon, pegawai polis daripada Bukit Aman lah, Sabah lah apa sebenarnya. Sedangkan kalau dia tak pernah ada salah, apa dia nak takut? Normal tu. Dan manusia. Macam ini aku selalu berfikir macam ni. Kalaupun aku ada mampu duit ke LSP aku kan cerita dia kan, untuk keluar untuk aku pergi ke menunaikan haji cerita dia. Kalau aku tidak dapat pergi cerita dia. Tapi dengan duit tu aku boleh bagi isteri aku ke abang-abang aku, ke adik-adik aku pergi kan. Pada aku telah memadai untuk aku cerita dia. Faham maksud dia? Faham. Sebab kadang-kadang kau ingat tak Uwais Al-Qarni punya cerita?
Dia tak dapat pergi menunaikan haji. Kan? Tetapi dia dapat pahala haji tu, cerita dia. Sebab dia jaga mak dia. Betul. Betul? Betul. Sebab dia kalau ikut dia nak pergi musim haji tu sebab dia nak jumpa Rasulullah, cerita dia. Ya. Tak, itu cerita dia. Tapi jauh-jauh lah kita menyimpang daripada cerita topik kita adalah Bazar Bazar Ramadan. Ramadan. Tapi apa lagi yang kita nak kupas berkenaan dengan Bazar Ramadan ni? Ini, Bazar Ramadan ni satu je. Aku rasa bukan saja pengakuasaan. Kita selalu buat pengakuasaan itu ini. Tapi kita lupa satu benda. Kan? Keprihatinan tu. Aku risau sebab sekarang ni cerita dia. Di Bazar Ramadan akan jadi lubuk untuk pengemis meminta sedekah. Pengemis. Sebab orang dalam bulan puasa ni, orang bermurah hati cerita dia. Orang nak bersedekah. Orang murah nak bersedekah. Betul? Kau kena faham. Ada pernah kes aku baca dekat dalam mana aku lupa lah cerita dia. Dalam bulan puasa, seorang pengemis tu yang berada di Bazar Ramadan boleh collect lebih daripada pendapatan setahun. Macam kau cakap tadi. Okeylah cerita dia. Sehari boleh dapat dalam sejam ke atau 2 jam boleh dapat 2,000, 1,000. Okay. Tambah kalau dia ada kecacatan fizikal lah cerita dia. Kecacatan fizikal yang boleh nampak kan cerita dia. Kan? Tak betul lah. Kau nak ikut eksperimen tak? Boleh. Kau lagi real. Kalau kau buat lagi real bang cerita dia. Kau nak kata apa? Kau nak kata apa? Tapi adakah kita sanggup bang cerita dia? Betul tak cerita dia? Yalah. Tak, kita buat satu eksperimentasi nak tengok sejauh mana orang kita ni sebenarnya bermurah hati di bulan Ramadan ni sebenarnya. Kan? Tapi sebenarnya dalam konsep sekarang ni kita dipanggil social engineering dipanggil. Social engineering, serius. Tak salah. Macam kata kau ambil tu kan. Ambil tu, jadi kau tengok. Tapi kau letaklah masuk dalam tabung mana-mana masjid ke apa. Masuk tabung lah. Takkan aku nak ambil. Kau pun bang. Sebab kita masih ada kemampuan untuk mencari rezeki. Ya, betul. Tetapi kita nak tengok berapa prihatinnya orang. Kan? Ui, best lah aku cakap. Tak, macam ni tau. Kalau aku ada di KL, contohnya. Contohlah kan. Kita on camera kan. Aku on camera. Aku on camera. Aku duduk tepi tu. Aku duduk satu tempat. Kan? Lepas tu, letak tabung kat depan. Tengok, banyak lagi tu boleh dapat. Bukan saja berapa banyak. Kita ambil timer. Berapa. Dalam masa berapa jam, berapa ramai orang bagi. Kita buat timing. Kita buat statistik. Buat statistik kan. Betul tak? Ada satu kali tu, ada satu wartawan berita harian ke utusan Malaysia. Aku tak ingat lelaki lah cerita dia. Dia memang pakai motor besar sebagainya. Tapi bila dia kat situ, dia pakai baju perempuan cantik, jadi minta sedekah lah, dia try. Dia duduk saja, dia tak cakap apa pun. Dia just tengok orang lalu-lalang, dia pakai mask sebagainya. Kononnya, sialah. Tidak ada orang kenal dia, wartawan. Kau tak orang kenal dia, wartawan. Betul. Jadi orang kenal. Jadi dia duduk situ. Dia cakap, dia duduk dekat jalan Tongkok Abdul Rahman tu. Dia dah kautim dengan apa ni penguatkuasa lah cerita dia. Kau faham? Dia dah kautim dengan penguatkuasa polis yang dia di situ semua. Dia dah kautim sebagainya. So dia buat social eksperimen. Sejam RM500 bang. Itulah prihatinnya orang kita kan. Itu dia orang lepas tu dia orang duduk ramai-ramai bincangkan, dia tulis dalam akhbar kan, siap gelak-gelak besar. Tapi kau kena ingat, apa ni? Semua penjuru dalam Bazar Ramadan confirm ada pengemis. Dia selalu jumpa. Lepas tu dekat bank sekarang ni cerita dia. Jadi sebab dia orang ambil sentimen Ramadan tu, puasa cerita dia. Orang nak cleanskan harta, cleanskan apa ni, jiwa sebagainya. Itulah sentimen agama yang dipergunakan. Tapi kalau orang nak pahala lebih daripada, orang kata bulan Ramadan ni bila kau sedekah, kalau biasa satu sedekah kau tu 700 kali pahala. Bulan Ramadan dia berkali ganda kan. So itu dia cuba dapatkan kot. Jadi kalau nak bayar RM1 dapat RM700 lah lebih kurang. Dia punya value dia. Oh, multiply dia. Kalau 2.6 bilion, banyaklah pula ganda dia kan. Itu dia.
Tapi betul lah kita. Aduh. Tapi betul aku rasa lah kita pada satu hari nantilah kalau kita ada masa kita pergi KL kita buat social eksperimen. Jadi kalau nak sosial eksperimen ni untuk sedekah ni bulan Ramadan, hari Jumaat. Bukan itu betul, jangan macam tu. Kita jangan macam tu cerita dia kan. Kan? Kita macam dia. Tak boleh, kalau kau tak boleh. Sebab apa tahu? Sebab kau pakai kursi roda elektrik. Aduh. Kau cakap ni mampu. Inilah aku kursi roda elektrik mahal. Aku nak cakap terus terang lah dengan kau. Aku pakai kursi roda elektrik mahal. Tapi banyak kali dah aku pergi sembahyang Jumaat pun ada orang bagi duit orang. Lalu aku masuk balik tabung. Kan tiba-tiba datang salam aku lu duit sekali. Aku pun tak nak ambil. Aku cakap tak apa cik ni. Lepas tu aku cerita dekat wife aku. Dengar dulu. Sekejap, aku cerita dekat wife aku. Kan kata ada orang bagi duit lah. Kata orang bagi duit. Aku tak tahu dia kata sedekah. Lepas tu I letak balik dalam tabung masjid tu lah dia kata. Ya, asal dia tak nak ambil kata. Tapi tak sampai hati pula kan. Lepas tu wife aku kata tak apalah hari Jumaat ni orang nak ambil peluang untuk bersedekah. Ambil je lah. You nak ambil ke tidak ke tak nak ambil ke tu pula pada you. Tak, sebenarnya cerita dia macam ni. Dalam kes macam itu, kau layak ambil. Cerita dia. Bukan dia sebab kau tak meminta-minta, orang yang bagi. Itu kira hadiah. Dia bukan sedekah kau. Dia bukan sedekah, dia kira hadiah pada kau. Cerita dia. Kau faham maksud dia? Tapi biasanya aku masuk tabung balik lah. Taklah, bukan masuk aku. Kalau kau nak ambil pun tak salah. Cerita dia. Dia jenis yang jadi salah ialah kau pergi satu tempat, kau buka tabung. Itu satu problem. Intentionally. Sebab intention niat kau cerita dia. Betul lah. Sebab kena ingat setiap amalan tu bermula dengan niat. Betul tak cerita dia? Betul. Aku pernah dapat sekali tahun lepas ke? Tahun lepas kot rasanya. Kita orang nak pergi beli baju raya lah time tu dekat Jalan Tar tu. So jalan petang tu dah dekat nak maghrib. Tiba-tiba dah orang datang tepuk baru kan. Ulu 100. Anak siapa? Zaid Abidi Nurul tu. Dia ulu 100. Aku tak tahu. Aku tak tengok bawah belakang tu siapa. Ulu 100. Aku dah kalau kabut nak minta jangan dia ulu 100. Aku pun duit apa pula ni katanya. Kau ambil je lah kan. Lekar. Sedekah bulan puasa kat 100. 100 Saya contohkan aku masa dulu aku rajin bawa anak-anak bukanlah masa dulu sampai sekarang aku rajin bawa anak-anak aku pergi sembahyang subuh kat masjid sebagainya kan. Kan sembahyang Jumaat itu dia. Anak aku kecil, badan dia kecil kan dia anak lelaki aku tu. Orang bersedekah bang bagi kat dia duit. Itulah betul. Sembahyang subuh buat dapat kadang kan. Dia tanya kat aku, "Papa, boleh ke ambil ni?" Dia kata. "Kalau kau rasa tak nak ambil, kau masuk dalam tabung. Tapi kalau kau rasa nak ambil untuk belanja sekolah kau, hal kau. Orang dah hadiahkan kau." Aku cakap. Bukan sebab niat dia bukan dia minta. Dia just buat macam biasa. Orang bagi. Aku pernah dekat Retna sekali ada berada motor tu datang-datang. Aku tengah makan. Tiba-tiba ulu RM10. Aku macam bela. Kita pula yang bela. Okey, terima kasih. Itu je lah aku. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan kau, aku bukanlah kata nak bangga ke apa ke, masa yalah bila aku berkemampuan lah cerita kan. Dulu memang aku selalu berkemampuan lah. Aku tak boleh nampak orang tolak stroller bawa baby. Orang dukung baby, orang tolak stroller baby, memang aku tak. Rasanya kalau apa yang ada aku bagi je dia. Aku memang tak kira lah baby tu China ke India ke tak. Tapi bang kau kena tengok juga bang. Kalau yang tolak stroller tu kau tengok brand stroller dia pun harga RM3,000. Takkan aku nak bagi bang. Tak sebab aku bukan bagi kerana mak bapak dia. Aku bagi anak tu. Hadiah kepada baby. Orang cakap hadiah kepada baby. Kita mendoakan baby tu. Kita mendoakan baby. Dia punya konsep macam tu. Betul. Dia panggil greeting to baby. Macam itulah cerita dia. Ayat dia. Maksudnya kita meraihkan keseronokan dia orang dapat baby tak. Tapi bukannya baby tu yang besar-besar. Masa aku tak. Yalah, masa aku baru yang kecil-kecil tu baru sebulan, baru 3 bulan. 2 bulan. Betul. Yang itu memang aku bagi juga. Pernah aku terang kau dalam poket aku pernah satu masa ni cerita dia. Few years jugalah dekat 5 tahun lah. Dalam poket aku, dalam beg aku selalu ada dirham. Dirham perak tu cerita dia. Sekeping dirham tu harga dalam RM25 tu RM30 lah aku bayangkan.
Aku bagi orang sama je. Aku cakap ini bukan duit shilling, aku cakap ini dirham perak. Dia orang tu teruja baru dapat. Kau tahu aku pergi majlis akikah orang, anak-anak orang kan cerita dia. Aku bagi dirham baru cerita dia. Kau bayangkan. Ada pernah aku bagi yang satu budak tu dia dapat satu uncang. Aku tak kira berapa dalam tu, berapa dirham dalam tu. Itu masa aku menggila dengan dinar dirham dululah cerita dia. Dalam poket ada dinar dirham tu. Aku beli barang, aku pergi berbekam. Dulu Sabasun dekat Kuala Terengganu boleh terima dirham. Beli barang. Beli dirham dengan dinar. Dinar Kelantan tu cerita dia. Tak ada masalah. Tadi aku beli cerita dia. Aku berbuat benda macam tu cerita dia. Bayang Betul. Dan itu yang kita kena terapkan. Macam aku cakap tadi, kalau kita buat social eksperimen di Bazar Ramadan, macam pengemis tu cukup banyak. Aku tiap kali aku Bazar Ramadan, memang aku cakap setiap penjuru ada. Betul. Ini dekat Kemaman, belum dekat KL lagi aku cakap. Masalahnya, kebanyakan pengemis dia adalah bukan warga Malaysia bang. Ya dah, betul. Macam di sini, di Kemaman dulu ada satu, dia tangkap satu budak lah. Kan, apa pengemis lah cerita dia. Dia tak tahu langsung cakap Melayu bang cerita dia. Muka macam Melayu. Bila cek, pasport dia Thailand. How do macam tu? Sedikit ada kot. Sedikit. Dan aku pernah juga tengok ada van bawa orang tua semua. Makcik-makcik, pakcik-pakcik datang minta sedekah. Lepas tu dia van datang ambil balik. Ya. Tak tahu macam mana. Ada kat KL ni selalu bang ada je. Ada. Rohingya semua. Tapi Rohingya kat sini kan dah sikit lah. Bila dia ketuk pintu kau tu, kau tak bagi, dia mengamuk, dia marah. Kalau kat sini, kalau datang ke Kemaman, tak ada masalah. Dia ketuk pintu rumah aku, tak ada masalah. Kat belakang pintu ada parang je dia. memang prepare pun belakang pintu aku parang. Memang spare. Itu dia. For security reason. Kalau aku tanya aku, memang aku dah memang letak belakang pintu. Sebab kita tak tahu kadang-kadang tengah-tengah malam ada orang ketuk ke apa sebagainya. Memang safety aku itu je dia. Kan? Betul. Jadi, tapi itulah macam tu risiko lah. Tapi balik pada Bazar Ramadan ni kalau orang yang betul-betul jaga apa makanan, harga pun okey, jadi pengawalan, penguasaan tu betul. Kita rasa okey sebenarnya. Cuma kita harapkan tidaklah jadi macam setiap kali Bazar Ramadan dia akan jadi satu cerita-cerita yang berpanjangan sepanjang tahun bercerita orang. Ya, betul. Karipak oksigen, karipak helium. Kita tengok apa topik yang popular pula sepanjang Ramadan kali ni. InsyaAllah kita tengok apa video baru. Nanti tengok hari pertama nanti ke cuba survey pasal Ramadan. Ni kita tengok chef Arab nak apa ni menangis semua tu sampai orang tak datang boykot dia punya kedai apa. Lancang dia tak apa sebagainya. Itulah macam-macam. Tapi tak apalah. Sebenarnya rahmat bulan Ramadan tu besar. Ya, peluang untuk mencari rezeki pada mereka-mereka yang berniaga di bulan Ramadan tu besar. Jadi kita ingatlah yang kita sebenarnya kita mencari rezeki yang halal. Kita nak mencari rezeki yang halal di bulan Ramadan yang mulia. Jadi niat tu kena betul. Kau nak cari rezeki, nak bagi anak bini makan di bulan Ramadan yang mulia. Jadi berniaga tu berniaga betul-betul. Berniaga tu ibadah bang, cerita dia. Betul. Jadi buatlah sebagainya selayaknya sebagai ibadah. Betul. Kita ni bukannya orang kafir, cerita dia. Betul. Jadi kita buat tu kerana ibadah, cerita kerana Allah Ta'ala. Kalau kita buat tu kerana duit, kita akan dapat duit lah, cerita dia. Aku rasa topik yang akan kita bincangkan akan datang nanti. Satu topik yang aku rasa memang kritikal lah. Aku nak bercerita tentang tu. Aku cerita, ada budak tanya aku baru ni cerita dia tentang kenapa Allah Ta'ala suruh sujud, manusia ni sujud depan Adam. Kenapa? Apa makhluk ni, apa malaikat, apa Azazil semua suruh sujud depan Adam. Kenapa pula Azazil tu tak sujud depan Adam? Salah ke Azazil tu? Sebab Allah Ta'ala dah kata jangan sujud depan manusia. Betul tak? Kita sujud kita hanya kepada Allah Ta'ala je dia. Itu tajuk yang agak berat tu. Memang. Tapi aku rasa aku kena kupas dekat benda ni sebab dah ada 2-3 orang yang bertanya kat media sosial ni aku. Okey. Kalau kita boleh kupas, kita kupas. InsyaAllah kalau kita tetamu yang selayaknya untuk kalau katakan kita perlukan tetamu yang selayaknya untuk bercakap bersama dengan kita, InsyaAllah kita cuba.
Kan? Kita akan cari orang yang boleh lah cerita dia. Kita cari Tapi orang yang boleh lah. kita InsyaAllah. dia macam ni lah. Sebab Hmm. kadang-kadang banyak orang dia tak nampak dari satu sudut pandang berbeza cerita dia. Kita kena faham syaitan tu apa bendanya, Azazil tu apa. Azazil tu ujian buat kita. Allah Ta'ala tahu dia tak akan tunduk pada makhluk selain daripada Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala Betul. tahu syaitan tu tak akan tunduk kepada makhluk melainkan kepada Allah Ta'ala saja. Jadi Betul. syaitan tu tak salah dari satu segi. Dari satu segi kau kena faham. Maksud aku cerita dia. Jadi dari satu segi yang lain tu. Jadi kepatuhan tu tidak ada cerita dia. Kan? Tapi itulah ujian Allah Ta'ala dah kata. Kalau lah katalah ni cerita katalah kan. Sorry tu saya termasuk sikit benda di cerita ni kan. Katalah apa Azazil tu tunduk pada Adam pada masa tu. Kau ingat jalan cerita dia macam mana pula cerita sekarang ni? Dia Maha mengetahui bang. Dia lagi tahu. Sebab itu Allah Ta'ala tahu benda tu. Sebab Allah Ta'ala tahu benda tu lah. Allah Ta'ala suruh tunduk tu cerita dia. Ini sebab dia nak jadikan bahawa Azazil, syaitan tu sebagai ujian kepada kita. Jadi ujian kepada peniaga-peniaga bazar Ramadan ni, inilah cerita dia. Nak dapat duit banyak cerita dia. Nak collect berapa banyak yang boleh. Nak untung tahap dewa punya. Nak pergi Mekah balik hari. Ujian cerita. Dipanggil istihrat. Dia kena nak tengok macam mana peniaga tu jujur. Kau hari ni kau punya makanan tak habis. Adakah besok kau bawa, kau panaskan, kau kata itu makanan baru, kau jual dengan harga yang sama. Lepas itu tak pulangkan balance yang betul gitu dia. Tak pulangkan baki, lepas tu kau bagi kari papa oksigen. So kau jual makanan basi. Ada orang cakap, kenapa kau nak kait dengan cerita syaitan? Jadi abang kita bila adalah ustaz-ustaz ulama dia kata dalam bulan Ramadan ni syaitan diikat sebagainya. Okey? Tapi tetap juga berlaku maksiat dan sebagainya pada tu. Jadi syaitan tu siapa sebenarnya cerita dia? Bukan syaitan tu nafsu diri sendiri tu cerita dia. Dia sebenarnya syaitan yang ada di kita nampak diikat, tapi syaitan dalam diri kita. Kita yang berperangai syaitan. Kita yang bertopeng dengan syaitan ni sebenarnya. Jadi yang perlu kita fikir lebih utama sebenarnya. Itu yang jadi menipu tu contohnya jual tapak harga 4,000 contoh dia. Tapak kosong bodoh je. Tak, itu diuji dari segi syaitan lah. Betul. Harta dapat banyak. Dia tak tahu apa benda dia. Betul. Setuju. Kan? Benda ni sebenarnya aku cakap ni berkait-kait sebenarnya dengan bazar Ramadan. Contohnya dia orang ni buat ni nak niaga pasar Ramadan nak selesaikan. Tapi Zuhur tinggal, Asar tinggal, Maghrib pun tinggal. Itu banyak. Yang menjual tinggal, yang membeli pun tinggal. Itu satu cerita dia. Dan nak ceritalah kenyataan. That's why aku cakap tu. That's why bazar Ramadan adalah ujian. Aku rasa kita tukar tajuk lah. Bazar Ramadan itu adalah ujian sebenarnya. Tajuk tu. Okey. Dia rahmat. Dia rahmat tapi ujian. Ujian kat kita cerita dia. Sama ada kau nak jadi macam mana cerita dia. Ujian adalah rahmat lah. Itulah. Kau nak jadi macam mana? Kau nak jadi peniaga yang bagus atau kau nak bagi peniaga yang haram jadah kan cerita dia kan. Istilah dia. Kan? Adakah kau nak jadi penguatkuasa yang bagus atau kau nak jadi penguatkuasa yang makan rasuah cerita dia. Cerita juga. Adakah kau nak jadi pembeli yang bagus ataupun kau nak jadi pembeli yang penipu, makan free tak nak bayar. Dia hantar satu sen je cerita dia. Ada juga jenis dia melari cerita dia. Lepas tu adakah kau nak jadi menggunakan kekurangan diri contoh dia untuk mengambil atau menipu lah untuk collect keuntungan dia contohnya macam minta sedekah aku cakap pengemis tadi cerita dia. Sedangkan dia boleh buat benda lain, bukan tak boleh, bukan nak katakan cerita dia kan. Engkau yang aku tahu OKU pun kau cuba usaha seboleh-boleh, kalau boleh tak nak minta cerita dia. Kan? Betul tak cerita dia? Kita kalau boleh kita usaha macam mana sekalipun. Ya. Betul. Itu yang contoh dia. Aku ceritakan kau kalau yang minta jual, yang mengemis dekat tepi pasar Ramadan tu cerita dia, kalau dia jual mercun pada aku pun dah kira okey, dia tak minta sedekah. Betul tak? Jual mercun itu pun satu lagi isu bulan Ramadan ni. Aduh. Dia pasang letak diikat dekat badan kan, yang jenis meja kecil kan. Dia jual. Mercun bang. Kau ikat kat badan meletup mercun. Kau ikat kat badan meletup mercun tu jadi pasal, jadi apa? Dah jadi kes berani mati pula sekarang. Simpan lah kotak-kotak dia gini, table macam tu gantung kat sini, terpegang tunjuk bang supaya macam cerita dia kan. Tapi kau gini kan, benda yang kau jual tu benda tu makruh dan boleh jatuh haram.
dalam bulan puasa. Sebab kerja mucun. Benda tak faedah, membazir. Tapi ramai je yang mengaut keuntungan bulan Ramadan ni, bulan puasa nak raya ni dengan jual mercun. Tapi itulah realiti dia. Betul. Aku pernah lah. Dan kalau katakan benda tu, tak, kita kata sekarang ni hukum ni adalah makruh ataupun boleh jatuh haram. Tapi lesen dikeluarkan banyak bang. Jual mercun. Kerajaan dah bagi lesen. Dulu tak ada lesen bang. Tapi Dulu masa tak tak ada ada lesen dulu. Tak apa, masa tak ada lesen dulu, aku bawa kereta tau. Kereta Proton Iswara. Masuk dalam ITM Shah Alam. Buka bonet bang, jual mercun. Laku bos. Lelaki perempuan beli. Masa aku duduk Shah Alam tu. Tak apa. Itu pun satu contoh tu. Nak raya ni aku bawa tu. Aku bawa mercun, aku bawa seluar jeans sebagainya. Jual. Seluar jeans mana? Datang seluduk dari Thailand. Bayangkan bang, sekarang ni pula mercun sekarang ni bukan murah-murah bang. Kau bayangkan dia orang sanggup beli untuk kaya pencerita yang 100 dus tu, yang macam pyroteknik punya mercun 300 tu. Lebih. Yang 300 lebih sebiji tu bang. Kau bayangkan, ya Allah, kau kata. Betul, yang pyroteknik punya tu, yang dia orang jual tu gila babi. Ya, pyro punya tu. Itu kalau meletup satu kijal boleh dengar tu bang. Tak, masalahnya macam cakap tadi lah, benda tu makruh dan boleh jatuh haram gitu dia. Kau faham maksud dia? Tapi kalau benda makruh dijatuh haram, pihak berkuasa keluarkan lesen, adakah itu sebagai petanda menyatakan ia dihalalkan? That's why jatuh balik pada cerita dia. Bazar Ramadan tu sendiri, raya tu sendiri adalah ujian kepada manusia, pada kita cerita dia. Betul. Banyak soalan yang timbul. Aku dah ni, kita tutup podcast hari ni untuk banyak urusan lain. Cerita dia, kepada yang mendengar, kepada yang nak komen, kepada yang tak puas hati, nak kecam kami ke apa sebagainya, carry on, teruskan dalam YouTube, tak ada hal punya. Tapi kalau ada yang nak bagi cadangan, nak jadi guest dan sebagai tetamu dalam program podcast kita, beritahu cerita dia. Jangan risau, kau tak perlu bergerak di mana-mana. Kami akan connectkan kau menggunakan teknologi moden. Kan? Yes, tak perlu. Kita bincang secara online. Duduk kat rumah je kita. Enjoy. Kita boleh enjoy. Kami dah buktikan. Seorang di Kemaman, seorang di Terengganu, KL je kami boleh buat podcast macam orang lain. Cuma mungkin kualiti yang kami ada ni dari segi peralatan mungkin masih bukan mungkin lah. Memang masih jauh beza dengan podcast yang KJ buat tu lah cerita dia. Kan? Dan orang-orang lain tu. Tak apa. Kami menggunakan teknologi. Kan? Yes. Cerita dia. Tapi jangan risau. Kalau kau rasa kau nak buat communicate secara Skype, kita akan buat secara Skype. Tapi buat apa pakai Skype? Mengarut je kena register dan install baru. Kita guna teknologi yang ada sekarang ni. Macam kami buat. Apa yang kami buat tu. Kami tak dedahkan lagi. Tapi kalau siapa yang berminat jadi guest kami sebagainya, baru kami akan bagi tahu dia. Kami akan connect dengan apa, cara apa. Kami tak nak bagi tahu dalam podcast ni, kami tak akan bagi tahu. Kami tak akan dedahkan apa teknologi yang kami pakai tu dia. Tapi teknologi yang tu memang ada dalam telefon korang, ada dalam komputer korang, ada dalam, memang korang ada lah. Real ada. Cuma korang yang tak tahu nak gunanya. Okay? Assalamualaikum dan selamat raya. Selamat raya. Awal selamat raya bang. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa dan juga selamat buka sekolah. Sesi 2024 yang baru. Yes. Selamat kembali ke sekolah. Ya. Sekolah. Kepada adik-adik yang kecil-kecil di Jas 1 tu sebagainya, sekolah tu seronok sebenarnya. Kita ada banyak kawan, ada girlfriend, ada boyfriend. Jangan lupakan ambil peluang tu. Ada boyfriend dengan girlfriend masa zaman sekolah. Ya betul. Cik abang, nasihat abang bukan main lagi. Okey. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.